Oke, Assalamualaikum sahabat-sahabat YouTubers. Sekarang kita akan sambung bagaimana cara untuk membuat satu resit rasmi yang menarik dan kita gunakan di pejabat, di sekolah dan syarikat-syarikat, bisnes-bisnes kecil secara online di rumah dan sebagainya. Oke, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian aplikasi. Okey, bagaimana kita nak buat satu aplikasi? Pastikan ini sudah pun kita buat dengan cantik sekali. Okey, sekarang kita akan pergi ke developer. Okey, pergi ke bahagian menu di atas ini, cari developer. Kalau laptop ataupun komputer tuan-puan tidak mempunyai developer, klik semula pada bahagian menu di atas ini, right click customize the ribbon. Okay, klik customize the ribbon. Kemudian kita cari bahagian main tabs. Okay, main tabs ini all tab, ni main tabs. Kita tikkan developer. Okay, yang asalnya tidak ditik, jadi kita tikkan developer. Kemudian klik OK. So kita akan nampak developer di atas ini. Okay. Okay, di bahagian developer ini kita akan klik pada Visual Basic ataupun kita tekan pada keyboard alternate plus F11. Okey, tekan Visual Basic. Sekarang kita dah berada pada Visual Basic for application. Kita nak buat satu aplikasi dengan menggunakan ini. Okey, jadi apa yang kita nampak di sini adalah paparan Visual Basic. Okey. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak masukkan form. Okey. Ini adalah tempat untuk masukkan form. Okey. Cari menu ini, insert user form. Okey, klik insert user form. Okey. Pastikan adanya toolbox dan properties. Kalau properties ini hilang, kita boleh right click pada form. Kita masukkan, kita ketik pada properties. Okey. So untuk user form ini, pertama sekali yang kita nak buat adalah pastinya kita adjust dahululah, boleh di adjust. Adjust besar mana pun yang kita suka. Ini saya letak di sini. Baik, selepas itu saya tukarkan nama untuk user form ni. User form 1 ni saya tulis FRM, huruf kecil. Saya suka gunakan huruf kecil. FRM receipt. Receipt. Okey, dan pada nama caption di atas ini, saya delete, buang saja. Jadi tak perlu nama sebab kita akan masukkan label. Labelnya. Ini adalah bahagian toolbox ini, kita pilih banyak function ataupun tool yang kita boleh gunakan untuk user form tu tadi. Kita masukkan label. Kita boleh klik sekali di sini. Apabila apabila kotak ini aktif, kita boleh highlight dan kita boleh tukar namanya lah. Tukar namanya kepada ini nama company. Nama huruf besar lah. Nama company, nama syarikat. Untuk pengetahuan tuan-puan, nama syarikat ini nanti dia muncul secara automatik. Jadi ini sebagai petanda sahaja. Nama syarikatnya takkanlah sepanjang sampai sambung ke bawah kan. Jadi nama syarikat ini saya kena panjangkan sampai ke hujung dan kita kena ubah. Klik pada tab label tadi, kita ubahkan fontnya. Ini adalah font. Kita ubah fontnya Tahoma, masih nama Tahoma, saya suka. Pergi kepada bold. Kita pergi kepada size 12. 12 dan nama syarikat dan kita letakkannya di tengah-tengah. Kita pergi kepada align text. Text align. Tukar kepada tengah-tengah. Yang ini nanti akan kita paparkan secara automatik berdasarkan nama syarikat ni tadi.
Okey, tetapi kita kena isi dahulu nama syarikat ni. Nama sekolah ke, nama apakah, okey. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena ada satu borang di atas sini untuk mengisi nama syarikat, pejabat, alamat, nama pemilik, nombor telefon. Okey, kita ada satu ruang di sini. Saya lebih suka gunakan ruang itu menggunakan frame, okey, frame untuk buat pengasingan. Okey. Frame ini kita akan padamkan nama caption ni. Caption frame ni kita nak padamkan supaya dia tidak mengganggu. Okey, dia sudah ada satu peta. So peta ini saya akan masukkan borang lah. Daftar nama syarikat. Okey, daftar nama syarikat, alamat dan sebagainya. Okey, ini saya copy dan Ctrl V. Letakkan di atas. Pendekkan sedikit. Okey. Yang ini kita tukar nama dia sebagai daftar syarikat. Okey. Okey, setelah itu kita masukkan label yang seterusnya, iaitu kita nak daftar syarikat tadi, kita kena ada nama syarikat, suruh diisi alamat, nama pemilik dan nombor telefon dan email. Label yang pertama adalah nama syarikat. Okey, tukar fontnya. Kita ambil 9, kecil sikit 10. Okey. Kemudian untuk bahagian pengisian nama syarikat ni, kita masukkan text box. Okey, text box. Okey, ini nama syarikat lah. Ada nama syarikat yang panjang. Okey, kita cuba test dahulu . Syarikat. Baik, tulisannya ini terlalu kecil, so kita tukarkan lagi kepada 10. Okey, jadi ini okey, boleh digunakan. Kita highlight kedua-duanya dan atur alignmentnya pada middle. Okey, ini kita boleh padam. Baik, sekarang kita kopikan kedua-duanya, Ctrl C dan Ctrl V. Okey. Kita ada 4 bahagian yang kita nak isi, iaitu alamat, nama pemilik dan nombor telefon, email. Okey. So kita kopikan, kita paste sekali lagi. Okey. Okey, jadi ini kita tukarkan pada apa tadi? Alamat. Alamat, nama pemilik dan nombor telefon. Bawah sekali adalah email. Okey, alamat ini mungkin akan mengambil ruang yang agak besar. Jadi sini kita akan besarkan sedikit. Ini kita alihkan ke bawah. Okey, alamat ni kita akan besarkan sedikit. Okey. Jadi ruangan yang besar ini mudah untuk menaipkan alamat lah.
So, apa lagi yang kita perlukan di sini adalah kita masukkan button, button, command button. Masukkan command button. Ini adalah command button. Command button ini kita letakkan di hujung. Daftar. Terlalu kecil tulisannya, kita tukar bold 9. Kita boleh tukar colornya kepada warna biru boleh, dan tulisannya kita boleh tukar 4 color berwarna putih. Dan ini semua kita boleh tukarkan colornya. Frame ini kita boleh tukarkan colornya kepada warna ini. Dan semua label ini kita tukarkan colornya warna yang sama. Jadi ini adalah bahagian pendaftaran. So, nama syarikat, nama pemilik dan nombor telefon, email. Untuk nama syarikat pula, di sini apabila nama syarikat di atas ini telah didaftarkan, so nama syarikat yang akan muncul di bawah ini adalah secara automatik. Dia akan keluar secara automatik. Klik daftar, so yang ini akan keluar secara automatik nanti. Dia ada 4 perkara yang akan keluar, iaitu nama syarikat. Saya kecilkan sedikit lah, terlalu besar. 10. Nama syarikat, alamat. Kita copy. Sini alamat. Copy lagi untuk kita masukkan nama pemilik. Pastikannya berada di tengah-tengah. Ini pemilik. Dan paste lagi sekali, kita masukkan yang terakhir, itu email. Ini nanti akan keluar secara automatik. Bagaimana caranya? Kita akan tunjukkan kemudian. Jadi sebelum kita pergi kepada bahagian pengisian resit, kita pergi kepada nama syarikat dahulu. Text boxnya kita kena tukarkan, text box 1 kita kena tukarkan namanya kepada nama syarikat. TXT sebagai teks syarikat. Untuk text box alamat, tukarkan TXT alamat. Jadi kita senang nak detect nantilah. Untuk ini nama pemilik TXT dan nombor telefon. Saya letakkan tel lah. Nama tel. Dan untuk email, kita letakkan txt email. Dah ada nama masing-masing. Kemudian untuk command button pula, kita masukkan, kita tukar nama juga supaya senang dikesan. Kita gunakan nama command cmd sebagai command button. Daftar. Lengkap dah di atas. So sekarang ini label yang kita perlukan untuk keluar secara automatik ini, saya kena tukarkan juga namanya. Nama syarikatnya saya letakkan LBL syarikat. Dan bawah ini alamat ni kena gunakan, kena bahagian yang besar sikit. Alamat ni kena besar sedikit lah. Ini LBL alamat. LBL
So yang ini LBL pemilik. Dan yang ini LBL email. Semua label. Baik, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita buat macam receipt yang kita buat di sini tadi. Okay, macam receipt yang kita buat di sini, formnya. Okay, receipt rasmi dan kita perlu isi yang ini. Okay, jadi kita buat macam receipt tu. Besar sikit. Okay, apa yang kita perlu buat adalah copy saja bahagian yang atas. Copy label dan text box sekali. Okay. Okay, sebelum kita buat tu, kita kena masukkan frame dahulu. Lagi cantik. Delete dahulu. Kita masukkan frame dahulu. Okay, kita boleh copy frame ini. Copy dan paste. Okay, jadi ini adalah tempat untuk pengisian lah. Pengisian maklumat receipt. Okey, yang ini tadi tukarkan kepada receipt rasmi. Huruf besar. Official receipt. Okey, official receipt. Kalau tulisan terlalu besar kita boleh kecilkan. Okey, di sini diterima daripada. Okey, ini huruf kecil saja. Daripada. Okey, terlalu banyak ruang nak digunakan, saya hanya tulis diterima daripada sajalah untuk bahagian untuk receipt ni Okey, alamat. Okey, sebelum tu kita masukkan diterima daripada, kita nak masukkan nombor receipt ni. Okey. Kita alihkan ke bawah sedikit. Okay, kita masukkan nombor receipt di sini nanti Okay, copy yang ni. Nombor receipt. Okay, pendekkan. Kemudian yang ini nombor receipt akan panjang sangat kan. Kita masukkan panjang ni cukup. Okay, ini nombor receipt. Okay, atur dulu alignmentnya. Middle. Kita boleh test berapa banyak nombor yang boleh masuk. 1. Okay, 4 color hitam. 1, 2, 0 contohlah. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Oh, banyak nombor yang boleh masuk di sini Okey. Kemudian masukkan tarikh. Copy yang ini. Letak di bawah sebagai tarikh. Okey. Tarikh. Okey. Ini kita boleh pergi ke text alignment, pergi ke right supaya dia hujung sekali Baik. Okey, ini terlalu rapat, kita jarakkan sedikit. Nama panjang sedikit. Kemudian jumlah dalam ringgit ini tukar kepada jumlah dalam ringgit Malaysia.
Oke, jadi ini panjang. Ini kita tukarkan kepada, oke, ini tidak perlulah panjang macam yang alamat tadi. Oke, mungkin panjang begini saja. Kita tes dahulu. 2000. Oke, boleh pergi ke bawah. Oke. So kita kena wrap ini ya. Kita pergi kepada bahagian properties. Cari wrap text. Oke, word wrap adalah true. So kalau jumlahnya agak panjang, so dia akan automatically pergi ke bawah lah. Oke. Seterusnya kita pergi kepada butiran bayaran. Butiran bayaran. Oke. Ini dalam RM. RM agak pendek. Oke, RM ni kita boldkannya. Kita bagi besar sedikit. Contohnya 400. Ini kita nak bagi ini besar sedikit. Bold 14. Okay. 16. Okay. Itu 2, 3. Okey, sampai 100,000. Alignment. Okey, butiran bayaran kita letakkan di atas sedikit. Pun sama juga kolomnya kita buat besar supaya dapat masukkan butiran bayaran yang agak panjang. Okey, bayaran RM, kemudian jenis bayarannya copy dan paste. Kita copy ini. Jenis bayaran kita copy ini saja. Okey, saya letakkan jenis bayaran di sini. Okey, sekarang untuk jenis bayaran kita masukkan combo box. Okey, combo box adalah ini. Combo box. Okey. Ini list box, ini combo box. Ataupun kita masukkan checkbox. Tapi lebih senang lah kalau kita gunakan untuk permulaan ni kita gunakan combo box lebih senang. Okey, ini pendekkan. Kita letakkan di sini sedikit. Okey, combo box. Tes dahulu tulisannya terlalu kecil. Kita nak besar. Tukar tulisannya kepada nombor berapa tadi? Nombor 10 Okey, ini sesuai sekali. Kemudian kita aturkan alignmentnya. Letakkan sama lurus. Kalau nak sama lurus lagi, alignmentkan keempat-empatnya sekali. Okey. Dan akhir sekali kita masukkan ini padam. Akhir sekali kita letakkan approve by di sini. Okey, copy dahulu ini. Paste. Disahkan oleh.
ataupun diterima oleh. Okey, ada nama, tulis nama ringkas di sinilah. Okey, ini tadi kita sudah tukarkan nombor teksnya, teks syarikat, teks alamat dan sebagainya. Okey, ini adalah button yang kita akan hantar resit ini untuk dicetak. Okey, kita hantar resit, kita tukar, kita boleh letak cetak. Okey, contohnya lah cetak resit. Maknanya kalau resit ini dicetak, dia akan terus pergi ke bahagian database. Dia akan copy semua maklumat tu tadi di sini dan dia akan mencetak resit ini. Okey. Okey, itu sangat menarik ya. Okey, seterusnya bahagian daftar ni tadi, kalau kita klik daftar, maklumat-maklumat ini akan keluar di data nama sini. Okey. Dan seterusnya apa yang kita perlu buat adalah masih lagi perlu mengedit ni ya. Oops. Okey, jenis bayaran sudah. Cetak resit ni saya nak tukarkan colornya kepada warna biru tua. Okey, bahagian cetak resit, kemudian satu lagi button keluar. Kita nak letakkan button keluar ataupun exit. Keluar ni kita letakkan warna merah. Okey. Jadi apabila kita tidak lagi menggunakan resit ini, kita nak berhenti, so kita keluarlah. Okey, kerja dah selesai, kita keluarlah. Okey, sekarang kita akan tukarkan nama, nama. Okey, label dah tukar nama, nombor resit. Okey, teks nombor 5 ini, teks box nombor 5 ini kita tukar sebagai TXT, namanya TXT nombor resit. Kita sudah pun selesai part yang kedua, iaitu membuat satu contoh resit, aplikasi resit yang belum lagi dapat digunakan. Okey, sekarang kita boleh cuba run makro dengan menggunakan button ini, ataupun kita klik F5 pada keyboard. Okey, cuba tekan. Oops, salah. Sebab apa tadi? Kita klik pada frame. So, kita klik pada user form ni. Okey. Okey, sekarang kita dah nampak dia macam ni. Kita boleh tukar color ni kalau nak. Color yang lebih putih ke. Okey. Daftar syarikat di sini, dia akan keluar di sini. Kemudian cetak resit, dia akan ambil pada resit di belakang tadi, worksheet tadi. Dan combo box ini kita akan masukkan apakah jenis bayarannya. Kemudian button keluar, dia akan keluar daripada aplikasi dan minta kita untuk savekan kerja kita. Okey, jadi untuk part yang kedua ini setakat ini sahaja dahulu. Jumpa lagi dalam part yang ketiga, iaitu kita memasukkan semua kod yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam bahagian data dan cetakan resit nanti. Okey, jadi sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.